الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. So, sebelum kita melanjutkan pelajaran seterusnya, tentunya ada beberapa poin yang saya ingin tekankan. Pertama, kita sebagai penuntut ilmu. Jadi pertama adalah tentang bahawa kita sebagai penuntut ilmu haruslah bersihkan diri kita dulu, dalam diri kita dulu, ketika kita ingin datang kepada majlis ta'lim manapun, supaya ketika kita datang ke majlis ilmu tersebut tak ada hijab, Allah boleh buka dari belakang semua. Jadi asrar ataupun rahsia-rahsia yang Allah nak berikan kepada kita itu merupakan ataupun asrar rahsia yang Allah akan berikan kepada kita. Dia sangatlah penting untuk itu. Apalagi yang menamakan ataupun mengatasnamakan dirinya sebagai penuntut ilmu ataupun seorang yang nak menghafal Al-Quran. Jadi macam mana kita nak dapat asrar tersebut? Macam mana kita nak dapat futuh daripada Allah? Macam mana supaya Allah boleh berikan rahmatnya supaya kita diberikan kefahaman dalam ilmu? Ataupun rahsia daripada segi rezeki dan lain-lain. Macam mana? Tentunya syarat betul mutlaknya adalah, iaitu kita boleh ambil daripada awliya illah ataupun kita boleh ambil daripada ulama al-amilin. Bukan ulama saja, ulama dah cukup, tapi ulama al-amilin ataupun orang-orang saleh. Lalu pertanyaannya adalah, macam mana kita nak tahu waktu tu awliya illah ke? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam mana? Apakah itu orang soleh? Apakah dikatakan dia tu orang soleh tu hanya kerana dia pergi solat sahaja? Macam mana? Jadi ada kunci di dalam diri kita yang diajarkan bagaimana kita nak dapat asrar tersebut. Sebelum saya memulakan membacakan kitab ini, iaitu adalah husnul dhann, yang mana dikatakan di dalam Nasaihud Diniyah oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iaitu dua perkara ni yang mana kebaikan yang termasuk kebaikan tertinggi. Apa itu? Husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadatillah. Prasangka baik terhadap Allah, itu kunci pertama. Apakah cukup sampai prasangka baik terhadap Allah saja ke? Ada satu lagi, iaitu husnul dhann bi'ibadatillah. Kita prasangka baik terhadap hamba Allah, apa pun yang terjadi, kecuali kemungkaran dari depan mata. Itu lain cerita. Contohnya, kita daripada paka Allah nak hadir pun nak daurah, kitab Safinatun Najah pun kita kelas basic, bukannya kitab yang tinggi-tinggi. Tapi kita prasangka baik terhadap Allah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sesuatu hak kita belum dapat. Kita mesti bersihkan hati kita dulu. Pasal apa? Pasal syaitan ni pandai. Nak masuk kelas orang, nak tengok Allah mudanya ustaz. Lagilah apa-apa muda ustaz. Jadi hati kita tu syaitan dia rasa rugi dah. Pasal apa? Pasal kita dah berjaya sampai di sini ataupun di mana saja majlis taklim. Syaitan rasa, aku kalah dah. Tapi dia tak ambuh lagi, give up. Syaitan ni dia tak ambuh menyerah kalah. Dia bagi satu lagi, iaitu macam mana caranya? Tak apa orang tu hadir majlis taklim, tapi paling kurang terdapat di dirinya hijab. Aku akan kotorkan hati dia. Macam mana caranya? Iaitu dengan perkataan ataupun perasaan-perasaan yang seperti mana saya sebut tadi. Merasa bahawa kadang, aku tahu dah ni, aku belajar dulu, lama dah aku belajar benda ni. Apa pula kan Safinatun Najah lagi? Macam mana? Itu salah satu benda-benda yang merosakkan hati kita. Kita mesti buang dulu, jauh-jauh. Barulah Allah akan beri kepada kita asrar-asrar yang kita perlukan. Itu pertama. Poin kedua adalah yang ingin saya tekankan sebelum kita belajar bersama, iaitu adalah tentang kepentingan ilmu.
ilmu ni penting. Buktinya mana? Banyak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan juga, Nabi juga menjelaskan. Tapi kita lah sebagai manusia sekarang, kita ni hidup ni di tahun 2020. Secara logik saja, saya kasih contoh misal, ilmu kita cara membangun bangunan. Cara kita membangun bangunan. Cuba bayangkan kalau tak ada seorang pun belajar arkitek. Untuk buat bangunan ni, tak ada seorang pun belajar. Kira-kira kita duduk mana? Kita tak akan dapat duduk di dalam bangunan ni. Mungkin kita akan kepanasan. Mungkin pun kalau hujan, kita pun akan kehujanan. Itu dikatakan bahawa ilmu tu mulia. Bukan ilmu agama dulu, saya tak bahas ilmu agama lagi. Kita bahas ilmu biasa ni. Jadi tak ada ilmu kecuali semuanya mulia, semuanya bagus. Faham? Kalau disebut ilmu. Macam mana kalau kita sebut bahawa tak ada orang pandai buat roti canai? Kita dah makan roti canai, tak? Tetapi dengan berbuat roti canai tersebut, ilmu lah tu. Jadi jangan pernah kita meremehkan, merendahkan. Jual roti canai je ni. Aku kerja lebih hebat lagi. Tak, tanpa roti canai, mak kita, adik kita, anak kita, abang kita tak akan dapat makan roti canai. Tak akan dapat beli beras. Pasal apa? Pasal tak ada orang pandai buat beras kena. Tak? Jadi ilmu ni sangatlah penting. Ilmu sangat penting. Apalagi ilmu agama. Ilmu yang paling mulia. Pasal apa dikatakan mulia? Pasal dengan ilmu agama ni, yang mana ilmu yang mengenal Allah dan Rasulnya, supaya kita dapat redha Allah dan Rasulnya, maka ilmu ini juga dikatakan yang paling mulia sebab dia boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Tak? Dengan wasilah. Sebabnya ilmu ni, insya-Allah dengan rahmatnya Allah, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Memang kita dah masuk di dalam syurga bukan pasal ilmu ni, tapi inilah sebabnya. Jadi ilmu yang paling mulia pasal apa? Ilmu matematik. Cantik, bagus, comel. Tapi boleh tak ilmu matematik tu membuatkan kita selamat daripada api neraka? Tak? Ilmu mana lagi? Ilmu bahasa Inggeris? Ilmu mana lagi? Ilmu sains? Ada. Ilmu mana yang boleh selamatkan kita di dunia dan di akhirat? Ilmu agama Islam. Jadi sepatutnya kita ni penuntut ilmu agama patutnya lebih percaya diri lebih lagi. Ketika kita berdepan, ni bukan nak mengajar kebanggaan. Ketika kita berdepan dengan siapa saja, contohnya dia adalah PhD di bidang matematik atau profesor di bidang saintifik dan lain-lain. Sepatutnya kita paling percaya diri. Apa? Kita ni belajar ilmu agama Allah. Siapa memiliki dan mencipta dunia? Allah. Patutnya kita merasa lebih percaya diri lagi. Bukan mengajarkan kesombongan. Itu satu sisi. Poin yang kedua yang saya rasa termasuk penting, bahawa kita ni jangan pernah meremehkan walaupun secuil ilmu. Dan kita sepatutnya merasa lebih lagi percaya diri ketika kita belajar di ilmu Allah. Ilmu nak menggapai redha Allah. Okey, itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, saya termasuk penting adalah kita sebagai penuntut ilmu jangan pernah mentargetkan aku nak belajar sampai menjadi PhD. Itu salah. Jangan target kalau boleh sampai PhD, profesor. Kalaupun nak juga, targetkan aku nak belajar sampai unlimited profesor. Maksudnya profesor yang paling atas yang atas. Tetapi kita mesti ingat apa? Pasal apabila kita targetkan aku nak belajar sampai PhD lah, akhirnya apa? Keikhlasan dalam diri kita tak ada. Betul tak? Tak ada lah. Baru nak belajar sampai profesor. Pasal gaji besar? Boleh beli kita? Nampak tak? Jadi makin lama kita asah diri kita tiap hari untuk tak tengok dah lain kecuali untuk dunia. Sedangkan kita nak pergi akhirat belakang. Tidak salah untuk kita belajar untuk mendapat PhD, tapi jangan kita targetkan. Kalau nak juga pangkat tersebut, lebih dari itu. Lebih daripada itu. Tetapi sebagai penuntut ilmu, apa yang perlu kita fikirkan? Kita semua ni penuntut ilmu. Macam apa yang perlu kita fikirkan? Seperti mana Imam Ghazali yang jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin bahawa sebagai penuntut ilmu, dia fikirkan adalah macam mana nak jadikan ilmu tu berkah. Tu poin pertama. Bukan macam mana cakap aku nak belajar, lepas tu aku nak masuk. Tidak. Bagus. Pasal apa? Pelajaran di universitas tersusun, tertib, diajarkan. Tu tidak dinafikan. Hebat. Bagus. Malah dua-dua bagus. Pasal apa? Bila kita masuk di U, diajarkan kita sistematik yang bagus, kita boleh masuk dari dua pihak. Masuk dari pihak ni A, kalau nak CJ, kita buat CJ. Kita boleh masuk di semua khalayak ramai. Tapi yang paling penting adalah macam mana kita nak menjadikan ilmu tu berkah. Itu. Berkah tu dari segi teori apa? Maksudnya adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada kita, tak sampai di situ. Dikatakan oleh Imam Ghazali, dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Hak tu harus difikirkan kita ni sebagai penuntut ilmu. Hak tu dulu.
ilmu aku ni berkah ke tak? Ke ilmu ni akan lemparkan aku ke dalam neraka? Kita perlu fikir tu dalam-dalam. Okey? Jadi lepas kita fikir tentang macam mana kita nak dapat futuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak latih hati kita biar syaitan ni tak main, tak rosokkan. Kedua adalah kita tahu kepentingan ilmu. Jangan pernah melelehkan ilmu. Walaupun dia itu seorang penjual roti canai tadi saya bilang. Dan ketiga adalah kita hadaf kita, misi-visi kita. Yang pertama adalah macam mana nak jadikan ilmu tu berkah. Bila kita di jalan yang betul, Allah bagi belaka. Tak? Bawa dunia ni ya. Benda sangat tak? Tapi bila Allah buka belaka, semua mudah belaka. Tak? Jadi jangan pernah kita targetkan, aku nak jadi siapa master. Tak? Aku nak jadi lebih dari itu. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Syaitan tu pandai. Pasal apa? Iblis kan? Dia alim daripada semuanya. Kalau kita nak lawan ilmu dia, susah. Jadi kita mesti ingat itu betul-betul. Okey? Sini, Ida baca ke ataupun? لا كنت أدخل. Ada semua Ida. ولكن هذا في أخطاء مطبعية كثيرة. راجعت؟ Lama ni. Okey. Jadi di sini Syekh Salim bin Sumair mengatakan bahawa kepada kita faslun. Okey. Jadi fasal ini pemisah antara bab dengan bab yang lain. Dia kata di sini allazi yathuru minan najasati salasatun. Perkara yang sebelumnya yang menjadi suci, yang mana sebelumnya itu najis, ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Dia kata apa di sini? Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar agak yang mana dia menjadi suci dengan sendirinya. Okey, saya jelaskan dulu saya kamuskan dulu satu kali Wajildul maitati idza dubigha, dan juga kulit bangkai haiwan yang disamuk. Okey, disamuk, dipisahkan daripada badan dia. Okey. Wa man sara hayawanan, juga apa-apa yang menjadi binatang. Jadi Syekh Salim bin Sumair di sini dikata bahawa al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar yang menjadi bersih dengan sendirinya. Perlu kita ketahui dulu bahawa khamar ni hukum dia apa? Haram. Yang mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, okey, isteri Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Waktu satu sisi kita boleh tengok bahawa Sayyidina Aisyah dikata bahawa dia dengar daripada Nabi bahawa Nabi kata, Nabi sabda, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Tentunya arak ini di dalamnya terkandung sesuatu perkara namanya alkohol yang boleh menghilangkan kewarasan fikiran kita. Ada juga daripada hadis yang lain daripada Abdullah ibn Am, dia kata benar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khamr. Banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang keharaman arak tersebut. Tapi apa Syekh Salim di sini kata bahawa khamar sini dia jadi suci? Pelik tak? Macam mana cara dia? Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, kata Syekh Salim bin Sumair, apabila air arak tu kita biar dia jadi lama. Contoh, ada arak air tu dia diletak di dalam tempat setahun, 2 tahun. Lamanya waktu tu membuatkan alkohol tersebut hilang. Dia pun menjadi cuka. Boleh tak minum? Boleh? Dia menjadi bersih. Tapi bagaimana ada permasalahan ketika air arak tersebut kita beli obat di klinik. Di farmasi kita beli klinik. Ada air obat yang mana kalau masukkan, maka air arak tadi berubah menjadi cuka. Hilang alkohol dia. Apakah dia termasuk juga suci? Tidak. Pasal apa? Pasal faedah dah kata di sini bahawa dia bersih dengan sendirinya, bukan dengan yang lain. Ataupun juga seperti alat-alat canggih. Mana tahu di zaman kita ni ada alat-alat yang hebat, yang mana dengan alat tersebut boleh membuat khamar tu jadi bersih. Tak boleh juga. Jadi mesti memang dia bersih dengan sendirinya. Okey. Dan kedua, Syekh Salim bin Sumair kata benda wajildul maitati idza dubigha, dan juga kulit bangkai haiwan yang disamuk. Jadi kulit bangkai haiwan yang disamuk ni apabila disamuk, dia tu sebenarnya najis. Dah jadi bangkai dah. Tetapi apabila dia dipisahkan daripada badan haiwan tersebut, samuk ni waktu keluar kulit, tahu kan? Tahu dah ke tak? Dipisahkan daripada dipin lemak dia, tentunya ada cara dia. Jangan tanya ustaz lah, jangan tanya saya, pasal saya pun bukan pakar tu, kita jelaskan je. Ada cara dia. Nah, apabila dipisahkan daripada bangkai haiwan tersebut, maka dia menjadi bersih. Yang mana Abdullah ibn
Ibn Abbas mengatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin faqad tahur. Kulit haiwan yang mana yang disamak maka dia telah menjadi suci. Dah boleh tak kita mengambil manfaat daripada kulit yang disamak tersebut? Boleh ke? Ke tetap maksudnya disamak saja dia menjadi suci tapi boleh bakar? Tak. Yang mana Sayyidina Aisyah juga kata bahawa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yantafi'a bi juludil maitati idza dubighat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memerintahkan untuk mengambil manfaat daripada kulit yang disamak. Berarti kita tengok dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa kulit tadi tu apabila disamak berarti suci. Dengan dalil mana? Dan Nabi suruh ambil manfaat. Faham tak? Logiknya gitu. Okey, faham? Dan juga ada hadis lain juga sama mengatakan bahawa dengan lafaz yang lain ayyustamta'a bi juludil maitati idza dubigha. Okey, jadi boleh dia menjadi suci. Jadi ingat baik-baik jadi kulit haiwan apabila kita samak dia dah jadi bangkai, dia dah jadi najis. Apabila disamak maka dia menjadi suci. Dan biasanya orang benda. Kalau di Arab biasa saya tahu biasanya dia jual ataupun dibuat tulisan ataupun dibuat untuk pakaian jaket. Macam-macam kita boleh buat untuk buat duit. Yang penting cara yang halal. Jadi Nabi juga kabar ke sini untuk kita bahawa untuk mengambil manfaat daripada kulit yang disamak. Tapi bila kita fikir balik macam-macam kita boleh buat. Kita menjualnya ke untuk nafkah isteri kita ke tapi dengan cara yang halal yang betul. Okey. Begitu juga dengan ulama menetapkan kaedah-kaedah tertentu di dalam usul fiqh. Dikata apa? Al-aslu fil asya'in nafi'ati al-ibahati wal aslu fil asya'il mudarrati al-hurmah. Jadi ulama menetapkan bahawa asal hukum sesuatu yang yang bermanfaat boleh. Begitu juga sebaliknya apabila perkara itu berbahaya, hukum asal sesuatu perkara itu bahaya, maka tak boleh. Jadi kaedah ni juga boleh dipakai untuk seperti tadi, kan? Kulit bangkai dah najis dah, tapi boleh ambil manfaat tak? Boleh. Kulit dia tak? Jadi boleh di situ. Seterusnya dikatakan bahawa wa ma sara hayawanan, dan apa-apa yang menjadi binatang. Apa-apa yang menjadi binatang. Jadi apa saja contohnya yang dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja bahawa seperti binatang yang lahir daripada bangkai, binatang yang telah mati. Lalu kan kalau lama sangat keluar ulat, tak? Keluar ulat. Ulat yang lahir daripada binatang tersebut, ulat tu hukumnya adalah suci. Walaupun dikatakan lahir daripada anjing. Anjing tu najis kan? Najis tak besar, najis tak kategori besar. Tapi lahir lepas anak anjing tu mati, lahir daripadanya dud, orang kata ulat tu. Maka dia dihukumkan juga di situ suci. Dah Ustaz Wak Mena jelaskan tentang tu. Tak masuk, maksudnya tak masuk dengan kita. Contohnya kita ada di suatu tempat hutan ke, tiba-tiba ada anjing mati, lalu banyak ulat. Ulat tu merayap atas tubuh kita, atas baju kita. Najis ke tak? Di situ kita nampak dia tak najis. Kita buang dalam tu je. Kita pun boleh pakai untuk solat. Itu contoh, okey? Okey, fasal seterusnya. Wah, selesai ini? Ya, betul. Dikatakan di sini an-najasatu salasatun. Okey. Najis ni dikata ada tiga bahagian. Ataupun boleh jadi tiga jenis. Okey. Pertama adalah mughallazatun. Ni najis hak besar ataupun najis kelas berat. Mana TikTok ni. Okey. Wa mukhaffafatun. Dan najis kelas ringan. Dan wa mutawassitatun, dan najis kelas pertengahan. Okey, medium. Dikata di sini al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Jadi najis mughallazah ni adalah najis anjing dan juga babi wa far'i ahadihima, atau salah satu daripadanya, maksud salah satu daripada rahim, tak keluar daripada salah satu. Okey. Contohnya al-mughallazah ni anjing jantan dengan anjing betina dia nikah. Okey? Lahirlah keluar benda, keluar anjing. Najis tak? Najis mughallazah, najis besar. Maksud kalau terkena ke kita, kalau dijilat kita, kena air dia, kita wajib samak tak? Okey. Ataupun anjing jantan
menikah dengan babi betina. Hak ni hak tafsiran daripada wafar ahliha. Dia menikah dengan anjing betina, anjing jantan menikah dengan babi betina, maka keluarlah anjing atau babi. Ikut pandailah. Yang penting mak tu tadi. Anjing jantan nikah dengan babi betina. Keluar anak dia anjing ataupun babi, maka di situ juga sama. Hukumnya haram. Okey, hukumnya haram. Hukumnya najis mughalladhah. Okey, najis kelah berat. Okey, hak tu satu sisi hak perlu kita ketahui. Okey. Dan juga keluar di sini beberapa permasalahan seperti anjing main dengan kambing. Okey, anjing main dengan kambing, keluar anjing, hukumnya tu ada. Hukum najis tak? Najis tetap. Okey, tetap najis. Pasal katanya wafat ahadihima, di sini dia mesti tengok induk dia. Dia punya main dia siapa? Dan main dia, induk dia ni, asal dia ni, dia mesti hukumkan yang kepada yang paling rendah, iaitu haiwan hak bernajis. Nah, dan macam mana ketika ada lelaki hak berkahwin dengan anjing ataupun babi? Keluar, macam mana? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Okey, kalaulah dia keluar babi, okey, ni tulis kalau tahu belakang dah. Tahu belakang kan? Okey, jadi kalaulah ada manusia dia menikah dengan babi, bermain apa sajalah atau dengan anjing, boleh mana tahu dah. Lalu keluarlah lahirlah anjing ataupun babi, maka hukumnya di situ adalah najis macam biasalah, najis mughalladhah. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan manusia, ada berupa manusia dan dia boleh bercakap, maka Imam Ramli kata dia adalah suci. Dan dia diberikan taklif pembebanan. Maksudnya apa? Dia wajib semayang, wajib solat dengan syarat. Kan taklif kan dia mesti ada akal sihat. Nah, tadi lelaki tadi bermain dengan babi atau anjing, lahirlah orang lahir. Dan dia boleh cakap. Nah, di situ dia dihukumkan suci. Itu mengikut hukum Imam Ramli. Kalau lah mengikut Imam Ibnu Hajar, dikatakan di situ bahawa dia ma'fu, najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Dan dia boleh menjadi wakil nikah, boleh menjadi imam solat masjid, bersalaman pun tak najis. Okey, boleh, tak masalah. Kalau anak tak sembahyang. Anunya takdirnya, takdirul fiqhi, takdir fiqhi. Jadi najasatul kalb ini di mana sih najis sebenarnya? Kat mana sebenarnya najis anjing? Jadi betul kan Dr. Salam kan? Najis anjing ni sebenarnya ada beberapa ulama mengatakan dia adalah di lidah dia, di air liur dia. Dengan dalil apa? Dengan dalil yang mana Nabi kata tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Bersihnya bejana air kalian tersebut apabila dijilat dengan anjing, kalian mesti membasuh 7 kali siraman. Di situlah ulama mengambil istidlal daripada untuk menjadikan dalil bahawa anjing tersebut dia punya najisnya adalah di lidah. Dan macam mana dengan dia punya badan? Beberapa ulama mengatakan untuk berjaga-jaga, maka kita tak payah sentuh dia punya badan. Pasal biasanya anjing menjilat-jilat dia punya. Berbeza dengan babi. Babi dia seluruh tubuh dia najis. Dan ulama telah sepakat bahawa beberapa ulama lah dia kata bahawa najisnya babi ni lebih berat daripada najis anjing. Malah ketika kita berada di hutan, lalu kita disuruh pilih makan anjing kah atau makan babi, boleh billah. Tapi katakan diberikan kemudaratan, maksudnya tarkhis, diberikan rukhsah. Okey, kita daripada kita tak makan kita mati. Ada dua je depan, babi dan anjing. Maka kita disuruh pilih dulu anjing. Kerana anjing lebih akhaf daripada babi. Okey? Lalu bagaimana kalau di depan kita ada babi? Makan babi tu kan? Kata ulama, jangan makan babi, jangan makan daging dia dulu. Daging dia tu sangat maksudnya makan dulu dia punya lemak dia. Padahal makan lemak dah boleh selamat, tinggalkan. Maksud kata bahawa sangat mudarat babi ni bukan tentang najis saja dikata paling besar, tapi juga mudarat dia besar. Okey, lalu dikata di sini wal mukhaffafatu baulu sabi alladhi lam yut'am ghayra al-labani wa lam yablugh al-hawlain. Najis kelah ringan ni adalah najis baby lelaki yang mana yang tidak makan kecuali daripada susu ibunya. Dia minum susu dada ibunya saja.
dan tak sampai 2 tahun. Walam yablughil haulan, tak sampai 2 tahun. Haul tu 1. Haulain 2. Jadi di sini dikata bahawa kalaulah kita boleh tengok di sini Syekh Saleh ni nak kata bahawa najis air kencing bayi lelaki saja. Di sini istitnaiyah di sini tak masuk. Kalau bayi perempuan, kalau bayi khunsa tak termasuk. Jadi kalau bayi ni kita tahu ada adik kita yang mana dia minum susu mak je. Susu dari mak. Tak minum susu botol, tak beli kedai, tak makan benda-benda lain. Maka kalaulah dia terkencing atas kita tinggalkan, hilangkan saja air dia, izalati airnya, pegah ke sampai kering, kita percikkan saja. Faham tak? Maksudnya kata bahawa sangat ringan dia punya hukum dia. Dan bagaimana dengan kalaulah hak ditahnik? Baby dia tahnik hari berapa dia bagi makan kurma ke madu. Apa kan dia dah makan dah, makanan selain mak dia berarti apakah perlu juga dia dimasukkan kategori bahawa mutawassithah, dah jadi mukhaffafah dah? Dah, dia termasuk mukhaffafah. Apa? Pasal dia yang dikatakan dia najis telah berubah, bukan mukhaffafah, naik level lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, iaitu mutawassithah, ketika dia makan makanan pokok untuk kenyang dan rutin. Kalau bertahnik sekali, tak jadi benda. Obat seperti obat baby 3 bulan sakit demam, mak kita beli obat, ayah kita beli obat, lepas minum obat kan berarti dia makan selain minum susu ibunya. Nah, macam mana tu? Jadi ulama kata di sini bahawa tetap walaupun obat tu ada kandungan makanan, tetap dia dikira bahawa dia najis yang mukhaffafah ketika dikencing. Dah tu minum obat kan, dan obat tu setelah dia tengok ada kandungan makanan, tetap dikira mukhaffafah, kecuali setelah dia memang makanan pokok rutin. Suap tu memang rutin tiap hari makanan pokok dia, baru dikata bahawa dia najis mutawassithah. Okey, baru sekali dia makan, lepas tu dia tetap susu ibu dadanya, tetap dikatakan rutin dan bukan makanan pokok, maka tidak bisa dijadikan landasan bahawa dia najis mutawassithah. Tetap di najis hak paling ringan. Okey, wal mutawassithatu, okey, najis kelas pertengahan, iaitu sairun najasat. Selain najis hak tadi, hak atas tadi tu. Okey, selain najis hak mughalladhah dan mukhaffafah. Apa contohnya? Muntah, darah, nanah kita. Biasa-biasa pun tak tahulah lepas kena ketik nyamuk tu. Lepas tu garang-garang keluar nanah. Macam mana tu nanah tu? Tu dia najis mutawassit. Okey? Ataupun yang keluar daripada kumpulan dubur. Apa saja yang keluar daripada jalur depan, daripada pedang kita ataupun daripada belakang. Okey? Itu semua najis. Takut orang nak tahu depan tu benda dah. Depan tu bukan depan kat perut ke dah, hak depan tu. Okey, ataupun hak belakang. Apa saja keluar, maka dia dihukum najis mutawassithah. Pedang Kalau ada senjata sama aja. Pistol. Kita di Indonesia pistol. Dulu di Indonesia ambil kerajaan Malaysia. Kalau Ustaz Azhar, ribet. Allah. Faslun, pasal seterusnya, al-mughalladhatu. Okey, al-mughalladhatu tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi ghalin. Tadhuru bi ghasliha sab'an ba'da. Itu dia robah tu. Dia robah dia punya ibarat. Yang ibarat yang tepat, dia maknanya betul. Cuma dia robah ibarat dia. Tapi di asli kan bukan gini lagi. Tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi tadi di sini. Tadhuru bi ghasliha sab'an. Situ kata. Hafalannya itu apa? Sama dengan tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Itu yang jadi boleh dirubah nanti kembali kepada yang asli ada di sini. Sab'an ba'da izalati 'ainiha. Ini sama dia makna dia. Sama maknanya. Cuma kita nak secara al-amanah al-ilmiyah, kita mesti berpegang teguh apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumair. Meskipun ibarat yang merubah yang lebih hebat, kita tidak ambil. Pasal itu bukan amanah ilmiah. So kita mengatakan kita ajarkan ini adalah Safinatul Najah. Sedangkan dia sudah rubah ibarat, ya kan? Dia pandai-pandai. Dia pandai-pandai.
Jadi mula saja nanti dia ada yang itu naskah asli. Ada juga kadang syarah tambahan dia letakkan situ, yang Allah lah. Anak tak bilang sama dia pasal dia lah menerima Safinah Najah kan dia boleh. Tampaknya dia tahu juga perubahan. Anak tak sampaikan, tak tahu sendiri boleh. Al-Mughalladhah itu dikata di sini bahwa Tak masalah, maknanya betul, okey. Dia cara menyucikan adalah, jadi fasal yang tadi yang mana menjelaskan kategori-kategori tentang najis. Dia ada level-level najis. Atau begini, ada satu kemungkinan dia ambil daripada kitab-kitab jauh yang lama. Dia ada perubahan, boleh saja. Dan kemungkinan juga ada perubahan kemungkinan daripada kemungkinan Syekh Salim. Sebab Syekh Salim ini dia meninggal di Jawa. Meninggal di Betawi, Jakarta, Betawi. Jadi kemungkinan ada naskah yang terakhir orang tak nukil. Saya rasa bukan dia rubah. Sebab itu bahasa Arabnya okey. Dan bahasa Arabnya okey. Ibarat Arabnya okey. Okey, mana? Jadi dikatakan di sini bahawa tadi kalau kita ketahui bahawa najis itu ada 3 kategori, 3 level yang dibagi-bagi dan dijelaskan secara Maka kali ini Syekh Salim bin Sumair ni nak ajar pula kita macam mana kita nak bersihkan najis mughalladhah ni, najis mutawassithah ni. Najis mughalladhah dikata disucikan dengan 7 basuhan dan disertai dengan debu ataupun lebih tepatnya lagi adalah tanah liat, tanah yang bercampur dengan air, ataupun beberapa ulama mengatakan boleh juga dengan pasir yang kering, pasir yang kering tapi hak lebih asal lagi lebih bagus kita pakai tanah liat, tanah hak dicampur dengan air. Nah, apabila seperti Nabi bersabda bahawa tuhu ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu 7 marratin ihdahunna bi turab. Jadi apabila dikata dijilat bejana itu tersebut, maka kita cuci dia boleh juga cuci dengan kita membasuh dulu dengan air biasa. Air kedua baru kita pakai air yang bercampur dengan tanah tadi. Lepas tu dicukupkan dengan sampai 7 kali dengan air biasa. Tentunya dikata di sini bahawa ma'al ghalabat ba'da izalati ainiha. Mesti hilangkan dulu dia punya ain tu. Seperti ada air liur dia ke apa saja ke, okey. Hilangkan dulu itu. Setelah hilang tu barulah kita basuh pakai tanah. Boleh juga taruh di akhir. Air tapi pastikan dulu hilang tadi air itu. Benda tu hilang dulu semua. Air sampai 6 kali baru disiram pakai tanah. Yang 7 boleh juga dengan yang ke-8 kali ataupun 6 kali 5 kali basuhan, 6 tanah, 7 air. Macam tadi? Betul ni? Wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Jadi najis mukhaffafah ni adik-adik abang-abang, najis yang mana cara bersihkan adalah dengan kita mempercikkan. Rash ni mempercikkan air ke atasnya. Ke atas mana? Maksudnya ke atas tempat hak terkena tadi lah. Ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Tentunya menghilangkan dulu air dia. Contoh macam tadi lah kita cerita bahawa kalaulah ada baby duduk atas pangkuan kita ke, kita gendong ke dia, lalu dia kecing dalam pampers, tembus kat kita. Kita tahu bahawa adik kita ke atau orang ni tanya mak dia ke, ni dia minum dulu susu dada ke atau beli susu luar ke kedai ke makan-makan dah. Kalau mak dia kata, "Dak, ni baru minum susu dada je ni baru 5 bulan, dah bagi makan minum dia." Okey. Ambil tempat tu, keringkan dia, guna cara dia perah ke, hilangkan dulu air dia, dah kering dah, percikkan saja. Saking ni hanya syarat saja. Syarat saja. Malah dikatakan oleh ulama, kalaulah ketika kita terkena, lepas kita perah tu ada air gerimis hujan, percik-percik dah jadi. Ini hanya syarat semata. Dan juga kita boleh tahu bahawa daripada cerita Ummi Qais ketika bawa anak lelaki hak masih kecil, hak makan daripada susu dada mak dia je. Lalu Nabi mendudukkan fi hijrihi, dudukkan atas pangkuan dia. Fabala ala thawbihi, baby lelaki tadi tu
kecing atas pakaian Rasulullah. Maka apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad pun fada'a bima'in. Nabi pun suruh, "Mai sini air." Suruh datangkan air, fanadhaha. Nabi pun mempercikkan. Walam yaghsilhu. Nabi tak cuci. Cara perbuatan Nabi yang mulia ini, Nabi kita ni mengajarkan kepada kita bahawa cukup dengan percikan saja, tak perlu cuci. Tapi izal di air ni. Hak paling penting lah. Jangan sampai tak ada kena perah ni. Tak ada dah, kena cotek ya. Percik je. Syarat saja, okey? Dan juga dikata daripada Abi Samha, dikata yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kalaulah hadis yang mana dikata kalau Rasulullah SAW yughsalu min baulil jariyah. Kalaulah kencing baby perempuan maka mesti dibasuh. Wa yurashu min baulil ghulam. Dan kalau baby lelaki maka cukup dipercikkan saja. Tentunya ada beberapa alasan apa sebenarnya lelaki dengan perempuan ni beza. Ulama beberapa mengatakan bahawa pasal pertama adalah baby lelaki ni dia sering digendong. Tu tentunya kalaulah katakan pendapat tu lemah, tapi pendapat tu mengatakan bahawa memang kencingnya baby lelaki ni dia kecil bukan satu tempat je, dia pindah-pindah. Itu maksud dia lebih ringan dan juga memang daripada segi gender dalaman ni. Okey. نحن في درس لا تصرف بعد. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Ainiyah wa hukmiyah. Jadi najis hak kelas. Tadi kita tahu dah cara basuh najisnya hak kelas berat. Lepas tu kita dah tahu cara basuh najis kelas ringan. Sekarang Syekh Salim bin Sumair ni dia nak ajar pula kita najis yang kelas pertengahan ni. Macam muntah ke, darah ke, nanah ke, apa sajalah yang keluar daripada dua jalan depan tu. Macam mana cara nak basuh dia kata. Tapi sebelum dia ajar tu, dia khabar dulu bahawa najis yang pertengahan ni terbahagi kepada dua pula. Pertama adalah ainiyah wa hukmiyah. Dan kedua, pertama ainiyah, kedua hukmiyah. Ainiyah ni mana? Najis ainiyah ni najis yang mana dia laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis yang mana di dianya itu ada yang ada warna, ada bau dan ada rasa. Bapa dipanggilkan ainiyah? Bapa dia kata najis ni ainiyah, ada warna ni, ada rasa dan ada bau ni. Pasal dia kata dia boleh ditangkap oleh panca indera kita. Kita boleh nampak. Faham tak? Kita boleh nampak, boleh tengok air kencing tu ke atau muntah tu, kita nampak tu termasuk najis ainiyah. Okey. Dan macam mana cara nak bersihkan najis ni? Dia kata fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Mestilah kita menghilangkan dia punya warna, baunya, rasanya. Dan diajarkan oleh ulama kita menjirusnya 3 kali dengan air mutlak. Sampailah dia mesti mengalir. Cara basuh dia contohnya adalah seperti baju kita, tangan kita ni terkena darah. Macam mana nak cuci dia? Kita siram air dia sampai dia mengalir. Dan macam mana lah kalau najis yang terkena tu darah tu dok hilang-hilang. Gosok punya gosok, ambil sabun pula dok hilang-hilang juga. Macam mana? Jadi ulama kata cukup hanya 3 kali saja. Contoh, terkena darah, basuh air sambil gosok sekali, dok hilang. 2, 3 kali, dah hilang. Maka di situ sudah dimaafkan. Dimaafkan, okey? Jadi kita boleh buat semayang maksudnya. Kalau kita terkena darah kambing ke, kita tolong ayah kita nak berkorban ni, dekat dah ni nak raya haji ni. Lepas tu kita pun tolong pegang pok kita, pegang kambing. Terkena darah. Kita pun hilangkan, dah hilang-hilang, tak apa. Dah lebih dah 3 kali malahan. Lebih 3 kali dah hilang-hilang juga, tak apa. Pergi semayang. Tak apa, pergi semayang. Yang penting bau dia pun hilang juga dah. Boleh pergi semayang. Wuduk macam biasa walaupun dalam keadaan darah. Dan kalau kata darah tu najis tu apa nak pergi basuh tu? Basuh dah tak ada 3 kali. Tapi dah hilang juga. Dan ulama kata dalam kasih basuh saja dimaafkan, maafu. Okey, boleh sembahyang. Dan yang kedua daripada najis, bahagian najis mutawassithah, najis yang pertengahan adalah al-hukmiyah. Yang mana kita hukumkan saja allati la launa, tak ada warna. Wala riha, tak ada bau. Wala ta'ma, tak ada rasa.
Kalau di mata dia kata yakfika jaryul mai 'alaiha. Kalau sini dia kata kafa jaryul mai 'alaiha. Jadi kata cukup dengan hanya kita simbah alirkan, tuangkan air biar dia mengalir ya. Jaryul mai 'alaiha, ke atas dia. Contohnya mana? Contohnya seperti air kencing adik perempuan kita, dia duduk atas kursi, kena. Lalu kering. Kenapa kan? Kering ah. Mana cara dia? Jirus yang mengalir, dah cukup. Kalau kita dah nampak, kita boleh tangkap dengan panca indera kita. Tak boleh nampak dengan mata kita. Kalau kita boleh nampak dengan mata kita, di situ boleh kita nak hilangkan benda tersebut. Tapi tak ada, maka di situ hukumnya. Nasib? Fasal? Kau Fusul. Salah. أنا عندي داء لقاء محاضرة في مسجد بين البكر والشام، فأرجوك يعني تكون معقولة. وبعد العصر أظن بعد العصر نكمل. الباقي كم فصول كلها؟ واحد يعني قبل واحد. يقول tidak berhenti. Ini kopi. Okey. Faslun. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Kali ni tadi kita belajar dah tentang najis hak boleh menjadi suci. Lalu bahagian-bahagian kategorinya najis. Dan juga diajarkan oleh Syekh Salim bin Sumair ni cara menghilangkan najis. Okey. Sekarang ni kita masuk bab yang mana menjelaskan kita tentang haid. Darah haid. Okey. Sebelum kita bacakan, perlu kalian ketahui bahawa darah haid ni adalah darah yang keluar daripada faradnya mar'ah ala sabil sihah, dalam keadaan jalur yang sihat. Bukan perempuan ketika datang bulan, mak kita ke, kakak kita ke, adik kita ke depannya, kalau isteri kita ke, kalau keluar darah daripada kemaluan wanita, maka tu bukanlah darah penyakit, tapi darah kotor, hukumnya najis, tapi dia adalah ala sabil sihah, di jalur kesihatan. Jadi darah haid ni darah hak keluar, tapi untuk menyihatkan perempuan tu, tujuan keluar belakang racun dia. Okey, dan darah wanita ni, darah haid ni dia ada 5. Darah haid ni dia ada 5. Pertama hitam. Kedua merah. Dia bukan darah biasa. Kadang orang pening kepala. Kau ni darah segar ni. Jangan sampai tu darah istihadah. Dengan warna-warna darah ni kita boleh tahu mana darah istihadah, mana darah haid. Okey, pertama warna hitam, kedua warna merah, ketiga warna ashqar, warna antara merah dan kuning. Keempat warna kuning, dan kelima warna keruh, ataupun dia macam dia bening-bening gitu, capur-capur coklat muda-muda sikit. Warna dah nampak warna, tapi ada kotor-kotor sikit lagi, atau warna keruh. Yang sudah kan dia tahu Dia kata aqallul haidhi, sekurang-kurangnya haid, dia kata yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Okey, yaumun wa lailah. Maksudnya mana? Apabila perempuan tu keluar darah haid dia 1 malam 1 malam, esok tu tak ada dah, dia boleh mandi junub. Tapi kebiasaannya gitu kau puan. Dah. Tapi kalau ada gitu, berarti boleh semayang. Kebiasaannya wanita ni mana? Wa ghalibuhu sittun aw sab'una yawm. Ghalibuhu sittun aw sab'una yawman. Ada kalau tu. Ada. Ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aktsaruhu, dia kata kebiasaannya adalah wanita ni ketika haid ni, datang bulan ni, dia 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Okey. Jadi kalaulah perempuan tu maksudnya ketika dia 6 hari ke 5 hari ke keluar darah haid, dia tanya kita, dah abang ni hari yang ke-7 dah keluar dah. Maksudnya dia dah suci. Boleh dah sembahyang. Yang mana pernah terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat-sahabat daripada kalangan wanita datang kepada rumahnya Sayyidina Aisyah, bawa bekah kecil yang terisi daripadanya kapas. Kapas tersebut ada warna-warna kuning. Jadi Sayyidina Aisyah pun kata la taj'alanna hatta tarayna al-qasafa
al-qasatal bayda. Janganlah kalian terburu-buru mandi wajib sampailah kalian melihat kapur putih. Jadi Maksudnya jernih ya. jernih. Jadi betul-betul bersih maksudnya. Jadi kita boleh tengok di sini. Kalau kita confused, kita risih ke, ada kakak ke, mana nak tahu kan belajar tau. Adik nak tanya, kakak nak tanya adik mana cara kita nak tahu bahawa kita ni bersih ke tak? Ulama ajar dan kita boleh tengok juga seperti mana terjadi di zaman Sayyidah Aisyah. Ambil kapal, ni kemaluan dia, tepek situ. Kalau dah buat gini, tak ada warna, dah berubah, berarti bersih dah. Okey, bersih dah. Maksudnya, tepek dah. Kalau macam ada warna tak? Tak ada. Boleh dah mandi, boleh ke sembahyang sama-sama kita. Kan? Clear kita? Tak? Nah, kalaulah seperti ada sesuatu dia punya dia punya kapas seperti warna kecoklatan ke atau warna kuning-kuningan ke, warna masih darah campur, berarti dia masih belum suci. Dan juga dia perlu tahu, dia tengok juga dia hari yang berapa, dia mesti hitung untuk lebih meyakinkan lagi. Okey. Dan bau darah haid ni hanya berbeza dengan, maksudnya lebih kuat lagi daripada baunya darah istihadah. Darah istihadah dia rasa dia bau darah, tapi taklah bau sekuat daripada darah haid. Darah haid ni dia membersihkan penyakit-penyakit yang keluar tu. Okey. Dan dia kata aqallut tuhri bainal haidhatain 15 yawman bila lihat. Dia kata sekurang-kurangnya antara dua waktu haid. 15 hari dia kata. Maksudnya benda aqallu tuhri bainal haidhatain. Okey. Jadi berarti kalaulah seseorang perempuan tersebut dia haid, lalu haid dia itu selama 15 hari. Maka dia ada jangka waktu dia antara dia bersih sampailah dia cuba balik haid berapa hari? 15 hari. Wa ghalibu 24 yawman. Atau 23 yawman wala hadda li aktsari. Ataupun antara dia haid dan dia berjumpa balik dengan haid yang satu, antara dua tersebut kan orang panggil fasa pembersihan. Dia kata di sini 24 hari. Kalaulah dia haid dia 6 hari. Kalaulah haid dia 6 hari. Haid dia 6 hari, berarti ada jangka waktu bersih dia 24 hari. Kalaulah sebulan tu 30 hari. Faham? Faham kan? Dia nak buat tu je sebenarnya. Dulu saya belajar pening kepala. Benda maksudnya ni. Pasal dia kata kalau tuhri bainal haidhatain, dia kata antara dua haid. Maksudnya mana jangka haid sekarang dengan jumpa hok depan tu. Itu je sebenarnya. Tu mesti berguru. Pening. Dulu belajar sendiri ya. Dulu kalau sebelum belajar dia belajar sendiri tak? Apa dia kata ni? Okey. Ataupun kalaulah dia itu haid 6 hari, maka berarti antara di fasa pembersihan dengan jumpa yang lain adalah 24 hari. Kalaulah sebulan tu 30. Kalau 7 berarti 30 tak ada nama. sama aja rumusan basic. Dan macam mana nak tahu dia tu darah haid ke darah istihadah? Ketika dia apa yang di atas 15 hari. Berapa paling banyak darah haid? Berapa paling banyak jangka waktu perempuan haid? Berapa hari? 15. Dia kata waktu taruh 15 yawman. Bila yani 15 hari 12 malam. Jadi jatuh apa yang setelah itu bukan lagi darah haid. Lalu bagaimana kalaulah katakan dia itu okey, ada perempuan haid dari tanggal 1 Ogos sampai tanggal 12. Itu dah keluar. Tiba-tiba tanggal 19 keluar pula. Kira kan? Tanggal 1 sampai tanggal 12 dia haid. Macam biasa. Lepas tu dia tak haid. Beza pula tambah 4 hari keluar pula darah. Di situ dihukumkan darah istihadah. Pasal jangka dia hanya 12 hari. Hak tu je basic. Kalau pegang basic tu insya-Allah hak lain tidak pening pada. Okey, hak lain tak pening pada. Formula lah. Formula dia. Hak tu sebenarnya hasil daripada istiqra' daripada Imam Syafi'i. Kajian dia, penelitian dia terhadap kaum Hawa waktu di zaman dia dulu. Kebiasaan wanita macam mana terjadinya ketika mereka didatangi bulan-bulan. Okey. Lalu di sini dikata
Aqallun nifasi majatun. Sekurang-kurangnya tempoh waktu untuk nifas ni majatun. Majatun ay lahzatun. Majah ni maksudnya seketika. Okey? Cotek jawab. Wa ghalibuhu 40 yawman. Kebiasaannya wanita nifah ni adalah 40 hari. Wa aktsaruhu 60 yawman. Dan paling banyak adalah 60 hari. Jadi darah nifas ni darah yang keluar ketika melahirkan. Ketika dia nak melahirkan tu dia keluar darah. Keluar baby tu darah tu lah darah nifas. Biasanya perempuan setelah melahirkan dia beza-beza, dia berbeza. Ada hak sekejap, ada hak sampai 60 hari, ada hak 40 hari. Ada hak 7 hari, 9 hari. Jadi kebiasaan memang perempuan 40 hari. Kebiasaan perempuan memang 40 hari. Tetapi ada tak kalulah ada tak maksudnya perempuan yang mana ketika melahirkan keluar masa tu je. Lepas tu dah keluar. Ada? Itulah ulama letak sini, Syekh Salim. Daripada mazhab Imam Syafi'i bahawa mengatakan lepas keluar darah haid tu, lepas keluar darah nifas tersebut, keluar yang baby, lalu tak ada dah. Dah boleh tak main lepas tu? Boleh tak? Boleh. Lepas dah tengok dah darah. Okey? Faham tadi? Nah. Diceritakan waktu Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk melahirkan Hasan Hussein, dia tak melihat darah. Sembahyang pada mana? Tapi itu hanya kepercayaan berat itu terjadi. Kebiasaan wanita memang. Tapi kita tak menemukan sanad. Saya ziarah Syekh Kishi tahun 83 84. Waktu di penjara dalam rumahnya sebanyak. Betul tak Maulana ni bilang tak ada Maulana. Tak ada Maulana. Mesti ada telefon tu sama. Pada mana? Jadi dikata aqallun nifasi majatun. Jadi tempoh waktu hak paling terdekat adalah seketika. Lepas keluar baby, keluar darah tu, lepas tu tak ada dah. Jadi berarti besok dia boleh main dah lepas mandi junub. Tapi kebanyakan wanita biasanya 40 hari. Lalu bagaimana kalau wanita yang dia membuat operation? Operation. Dah keluar dari bawah, tadi keluar dari atas. Macam mana? Jadi ulama mengatakan bahawa nifas ni dihukumkan bukan daripada dia melahir bawah atau atas. Atas kan boleh sesar, potong, tapi dihukum daripada keluar darah. Walaupun dia sesar, potong perut dari bawah, keluar darah bawah. Kalau keluar berarti nifas. Tak boleh semayang. Kan ada kebaca sahabat lagi wa yahrumu alal ada apa? Sebelumnya ada dah. Hak tu termasuk hak mana tak boleh kita buat sebab adalah nifas wa yahrumu alal junubi wa yahrumu alal haidhi. Jadi darah nifas tu dikira yang dari mana? Yang daripada sebelum keluar tu ke? Ataupun selepas keluar? Jadi ada beberapa wanita, dia sebelum keluar tu dah keluar darah dah. Dah nak melahirkan. Apakah tu termasuk darah nifas? Imam Syafi'i kata darah nifas ni bukan dihitung sebelum dia melahirkan. Darah nifas ni dalam mazhab Imam Syafi'i, darah keluar setelah bersama dengan baby tu. Lepas melahirkan tu keluar. Itulah darah nifas. Berbeza pendapat dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata lain pula. Imam Ahmad kata darah nifas ni adalah darah yang mana keluar sebelum sehari dua hari tu keluar darah tu dalam keadaan sakit. Tu dikira darah nifas dah. Contoh katakan mana tahu darah dia lepas melahirkan dah keluar darah. Berarti dia nifas tak? Dia kira nifas juga. Mesti mandi junub juga. Sebab apa? Pasal tadi kita dah kalau tu menurut mazhab Imam Ahmad. Okey, itu menurut mazhab Imam Ahmad. Kalau lah mazhab Imam Maliki sama juga mengatakan bahawa keluar darah tersebut setelah keluarnya janin. Wa ghalibuhu 40 yawman. Okey, dan kebiasaan dia kata 40 hari. Jadi macam biasalah. Kalau sama beberapa hari ke dah 15 hari, 16 hari lepas tu tak ada dah. Isteri tertanya ke mak, kata dia boleh tak Tuan Maya? Boleh lah. Pasal tak nampak dah darah. Bersih dah.
Boleh mandi hadas besar dan melakukan salat berjamaah. Nanti kata aksaru situ na Umar. Maksudnya apa yang lebih dari situ bukanlah dalam upah lagi.